Penilaian akhir tahun sejarah tahun 6. 25 soalan objektif dan 3 soalan subjektif. Teruskan bersama saya. Jom kita ulang kaji bersama-sama. Bahagian A, soalan objektif. Tiap-tiap soalan berikut diikuti 4 pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Anda dikehendaki pilih jawapan yang tepat. Soalan 1. Antara berikut yang manakah merupakan ahli Suruhanjaya Kobot? Sir Anthony Abel, Tan Sri Wong Po Ni, Tun Muhammad Stephen, Lee Kuan Yew. Dan jawapannya A. Baiklah, anda boleh rujuk buku teks sejarah tahun 6, halaman 4. Berikut ahli Suruhanjaya Kobot. Dari kiri, Sir Anthony Abel, Tun Muhammad Ghazali bin Shafie, Lord Kobot, Tan Sri Wong Po Ni dan Sir David Weatherstone. Soalan 2. Apakah pertubuhan yang ditubuhkan untuk menilai reaksi masyarakat terhadap pembentukan Malaysia? Jawapannya, Suruhanjaya Kobot. Anda boleh rujuk buku teks sejarah tahun 6, halaman 4. Seperti yang anda lihat, pada Januari 1962, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan British telah bersetuju menubuhkan sebuah Suruhanjaya untuk menilai reaksi penduduk negeri-negeri yang terlibat. Ahli Suruhanjaya tersebut terdiri daripada Lord Kobot, Sir Anthony Abel, Sir David Weatherstone, Tan Sri Wong Po Ni dan Tun Muhammad Ghazali bin Shafie. Suruhanjaya ini juga dikenali sebagai Suruhanjaya Kobot. Soalan 3. Mengapakah Tan Sri Dato' Amar Ong Kee Hui menyokong pembentukan Malaysia? Jawapannya B. Anda boleh rujuk buku teks halaman 11. Tan Sri Dato' Amar Ong Kee Hui memainkan peranan penting dalam penubuhan Sarawak United People's Party (SUPP). Pada awalnya, parti beliau menolak idea pembentukan Malaysia. Namun, demi kepentingan masa depan Sarawak, SUPP menyokong penubuhan pembentukan Malaysia. Soalan 4, maklumat berikut merupakan tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. Beliau ialah pengasas United Sabah National Organisation USNO dan juga yang dipetua Negeri Sabah yang pertama. Siapakah tokoh tersebut? Jawapan C. Tun Datu Mustafa bin Datu Harun. Anda boleh rujuk buku teks halaman 10. Tun Datu Mustafa bin Datu Harun yang mengasaskan United Sabah National Organisation USNO telah menyokong pembentukan Malaysia. Beliau juga menjadi ahli jawatan kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia JPPM. Beliau merupakan yang di-Pertua Negeri Sabah yang pertama. Soalan 5. Jadual berikut berkaitan peristiwa pengisytiharan pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Siapakah tokoh yang mengisytiharkan pemasyuran pembentukan Malaysia di Padang Center Kuching, Sarawak? Jawapan Tan Sri Dato' Muhammad Khair bin Johari. Rujuk buku teks sejarah tahun 6, halaman 7. Seperti yang anda lihat pada gambar, Tan Sri Dato' Muhammad Khair bin Johari, Menteri Pertanian dan Koperasi, mengisytiharkan pemasyuran Malaysia di Padang Sentral Kuching, Sarawak. 6. Pernyataan berikut berkaitan dengan nama sebuah negeri. Prau Loy. Apakah nama negeri yang berasal daripada perkataan tersebut? Jawapan D. Perlis. Sila rujuk buku sejarah tahun 6, halaman 20. Nama Perlis berasal daripada nama seorang tokoh iaitu Tok Perlis. Perlis juga dikatakan berasal daripada perkataan Siam, Prau Loy yang bermaksud kelapa hanyut. Soalan 7. Apakah ketua negeri bagi Negeri Sembilan? Jawapan Yang di-Pertuan Besar.
Sila rujuk buku teks sejarah tahun 6, halaman 24. Seperti yang dapat anda lihat, Ibu Negeri Negeri Sembilan, Seremban, Bandar Diraja, Seri Menanti, manakala Ketua Negeri Negeri Sembilan yang di-Pertuan Besar. Soalan 8, apakah nama Bandar Diraja Johor? Jawapan A. Bandar Maharani. Rujuk buku teks sejarah tahun 6, halaman 25. Seperti yang anda dapat lihat, Ibu Negeri Johor, Johor Bahru, Bandar Diraja, Bandar Maharani dan Sultan sebagai Ketua Negeri. Soalan 9, mengapakah Gunung Jerai dianggap penting pada zaman dahulu? Jawapan, sebagai panduan kepada pedagang. Sila rujuk buku teks sejarah tahun 6, halaman 32. Gunung Jerai terletak di negeri Kedah. Kedudukan Gunung Jerai menjadi panduan kepada pelayar pada zaman dahulu yang singgah berdagang di negeri tersebut. Soalan 10, apakah gelaran bagi Ketua Kumpulan Boria? Jawapan B. Tukang Karang. Rujuk buku teks halaman 33. Boria merupakan persembahan yang amat popular. Persembahan Boria menonjolkan pelbagai isu sosial. Persembahan ini mempunyai dua segmen, iaitu sketsa dan nyanyian yang diketuai oleh seorang tukang karang. Soalan 11, senarai berikut merupakan ahli jawatan kuasa Majlis Gerakan Negara, Mageran. Tun Muhammad Ghazali bin Shafie, Tun Viti Sambatan dan Tun Abdul Razak bin Datuk Husin. Apakah peranan jawatan kuasa tersebut? Jawapan, mengawal keamanan negara. Soalan 12, berikut yang manakah merupakan ahli Mageran? Jawapan C. Tun Hanif bin Omar. Anda boleh rujuk halaman 48. Mageran ditubuhkan untuk mengawal ketenteraman, memastikan kelicinan pentadbiran negara, menjaga keharmonian dan saling mempercayai dalam kalangan rakyat pelbagai kaum. Antara ahli Mageran termasuklah Tun Muhammad Ghazali bin Shafie, Tun Viti Sambatan, Tun Dr. Ismail bin Abdul Rahman, Tun Abdul Razak bin Datuk Husin, Tun Tan Sri Husin, Tan Sri Hamzah bin Datuk Abu Samah, Tun Jeneral Ibrahim bin Ismail, Tun Abdullah bin Ahmad Badawi dan Tun Hanif bin Umar. Soalan 13, antara berikut yang manakah merupakan tujuan dasar ekonomi baru diperkenalkan? Jawapan D. Anda boleh rujuk buku teks halaman 61. Dasar ekonomi baru diperkenalkan untuk menyusun semula masyarakat dan membasmi kemiskinan. Soalan 14, gambar berikut merupakan ketua kerajaan Malaysia. Raja tersebut melambangkan. Jawapan C. Penyatuan. Rujuk buku teks sejarah tahun 6, halaman 52. Prinsip kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Negara kita mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Setiap warga negara Malaysia perlu memberikan taat setia sepenuhnya kepada Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara. Pada peringkat negeri pula, rakyat dikehendaki memberikan taat setia kepada ketua negeri sama ada sultan, raja, Yang di-Pertuan Besar atau Yang di-Pertua Negeri. Raja ialah simbol penyatuan rakyat. Kesetiaan kepada raja dan negara dapat membentuk bangsa Malaysia yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi dan bersatu padu. 15. Antara berikut yang manakah menunjukkan etnik di Sarawak? Jawapan A. Rujuk buku teks halaman 68. Di Sarawak terdapat pelbagai kumpulan etnik. Antaranya termasuklah Iban, Melayu, Melanau, Bidayuh, Bisaya, Kenyah, Kayan, Kelabit, Penan, Kadayan dan Lun Bawang. Setiap etnik mempunyai perbezaan dari segi bahasa, agama, pakaian tradisi, adat resam dan pegangan hidup. 16. Apakah matlamat utama Rumah Terbuka Malaysia diadakan pada setiap tahun? Jawapan B. Rujuk buku teks halaman 120.
Setiap perayaan di Malaysia akan disambut dengan gembira. Sambutan ini juga turut dimeriahkan oleh kaum-kaum lain. Oleh itu, pada tahun 2000, kerajaan telah memutuskan sebanyak 6 perayaan agama dan kepercayaan dijadikan sebagai perayaan utama rakyat Malaysia. Perayaan ini disambut di seluruh negara dan diraikan dengan mengadakan Rumah Terbuka Malaysia. Matlamat utama Rumah Terbuka Malaysia adalah untuk memupuk perpaduan dan mewujudkan suasana harmoni. Soalan 17. Majoriti masyarakat di Malaysia terdiri daripada kaum. Jawapan A. Rujuk buku teks halaman 66. Masyarakat terbesar di Malaysia ialah kaum Melayu. Mereka bertutur menggunakan bahasa Melayu, beragama Islam dan mengamalkan tradisi dan adat istiadat Melayu. Dari sudut sejarah, rumpun Melayu meliputi penduduk yang mendiami semenanjung Tanah Melayu dan gugusan Kepulauan Melayu. Soalan 18. Penyataan berikut berkait dengan tarian tradisional. Dikaitkan dengan semangat padi, salah satu cara perubatan tradisional. Apakah tarian yang dimaksudkan? Jawapan B. Tarian Mak Yong. Rujuk buku teks halaman 83. Menurut legenda, tarian Mak Yong dikaitkan dengan semangat padi yang digelar Mak Hiang untuk menghormati dan berterima kasih bagi hasil tuaian yang diperoleh. Selain hiburan, Mak Yong digunakan sebagai salah satu perubatan tradisional. Penari Mak Yong akan memainkan peranan sebagai raja, pemaisuri, pembesar, panglima dan sida-sida istana. Soalan 19. Apakah permainan yang dikenal sebagai catur Cina? Jawapan C. Xiang Qi. Rujuk buku teks sejarah tahun 6 halaman 88. Permainan ini dimainkan oleh 2 orang. Permainan ini juga dikenali sebagai catur Cina. Permainan ini mengajar kita bertindak dengan bijak kerana pelbagai strategi perlu digunakan. Strategi ini dapat meningkatkan daya pemikiran pemain. Soalan 20. Pernyataan berikut berkaitan dengan adab untuk memasuki rumah ibadat. Menanggalkan kasut sebelum masuk ke Gurdwara, melakukan penghormatan kepada buku suci Guru Granth Sahib. Apakah agama yang mengamalkan adab tersebut? Jawapan A. Sikh. Anda boleh rujuk buku teks halaman 11. Etika semasa berada di Gurdwara: menanggalkan kasut sebelum masuk ke Gurdwara, berpakaian sopan dan menutup kepala semasa berada di Gurdwara, melakukan penghormatan kepada buku suci Guru Granth Sahib apabila masuk dan sebelum keluar Gurdwara. Seterusnya, antara berikut yang manakah merupakan amalan ketika menyambut Tahun Baru Cina? Jawapan C. Sila rujuk buku teks sejarah tahun 6 halaman 131. Bagi kaum Cina, kaum keluarga akan berkumpul di rumah ibu bapa untuk upacara makan besar pada malam sebelum Tahun Baru Cina. Amalan makan besar di rumah bersama-sama dengan ahli keluarga merupakan tradisi turun-temurun yang masih diamalkan sehingga kini. Walau bagaimanapun, pada hari ini ada keluarga yang berkumpul untuk makan besar di restoran atau hotel. Soalan 22. Bilakah sukan C diperkenalkan? Jawapan A. Anda boleh rujuk buku teks sejarah tahun 6 halaman 152. Sukan C diperkenalkan pada tahun 1977. Nama asal sukan C ialah Southeast Asia Peninsula Games SEAP. Sukan ini disertai oleh 11 buah negara Asia Tenggara. Pada tahun 1989, 2009 dan 2011, pasukan bola sepak negara telah menggondol Ibu Emas Kejohanan. Pada tahun 2000, Malaysia telah menjadi juara kejohanan dengan mengutip 111 pingat emas, 75 perak dan 85 gangsa. Soalan 23. Antara berikut yang manakah tokoh yang terlibat dalam sukan Paralimpik? Jawapan D. Rujuk buku teks halaman 166.
Berikut tokoh sukan Paralimpik: Xiao Li-chan dan Lee Seng Chow. Soalan 24. Maklumat berikut merujuk kepada Perdana Menteri Malaysia. Pertama, diberi gelaran sebagai Bapa Perpaduan, pernah bertugas di cawangan perisikan Ibu Pejabat Tentera British India di New Delhi dan beliau berkelulusan dalam bidang undang-undang. Siapakah tokoh yang dimaksudkan? Jawapan D. Tun Hussein bin Dato' On. Rujuk buku teks halaman 202. Tun Hussein bin Dato' On ialah Perdana Menteri Malaysia yang ketiga. Beliau dilahirkan di Johor Bahru pada 12 Februari 1922. Pada tahun 1941, beliau memasuki maktab tentera di Dehradun, India. Apabila Perang Dunia Kedua meletus, beliau ditempatkan di cawangan perisikan Ibu Pejabat Tentera British India di New Delhi, India. Beliau ialah Ketua Pemuda UMNO yang pertama sebelum dilantik sebagai Setiausaha Agung UMNO. Pada tahun 1958, Tun Hussein lulus dalam bidang undang-undang dari Lincoln Inn, London, United Kingdom. Pada tahun 1970, Tun Hussein dilantik sebagai Menteri Pelajaran. Beliau menjadi timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Perdagangan dan Perindustrian pada tahun 1973. Pada tahun 1976, beliau dilantik sebagai Presiden UMNO dan Pengerusi Barisan Nasional (BN) dan seterusnya dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia. Beliau berkahwin dengan Tun Suhailah binti Tan Sri Muhammad Noah dan memperolehi 6 orang anak. Datuk Seri Hishamuddin merupakan anak beliau yang meneruskan legasi dalam bidang politik. Tun Hussein bersara daripada jawatan Perdana Menteri pada tahun 1981. Beliau meninggal dunia pada tahun 1990. Soalan 25. Keanggotaan Pertubuhan Commonwealth merupakan negara yang pernah menjadi tanah jajahan? Jawapan D. British. Rujuk buku teks halaman 216. Commonwealth ditubuhkan pada tahun 1926. Keanggotaannya terdiri daripada negara-negara bekas tanah jajahan British yang telah merdeka. Pada tahun 1965, Sekretariat Commonwealth telah ditubuhkan di London. Bahagian B, soalan subjektif. Anda dikehendaki jawab soalan berikut. Bahagian A, nyatakan ibu negeri bagi negeri yang terdapat dalam peta berikut. Yang pertama, ibu negeri Negeri Perlis, Kanga. Ibu negeri bagi Kedah, Alustar. Ibu negeri bagi Perak, Ipoh. Ibu negeri Selangor, Shah Alam. Ibu negeri Sembilan, Seremban. Ibu negeri Melaka, Bandaraya Melaka. Ibu negeri Johor, Johor Bahru. Ibu negeri Pahang, Kuantan. Ibu negeri Terengganu, Kuala Terengganu. Dan ibu negeri Kelantan, Kota Baharu. Anda boleh rujuk buku teks halaman 25 hingga 26. Bahagian B, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Berikut pilihan jawapan yang perlu anda isikan pada tempat kosong yang diberikan. Agama merupakan pegangan utama rakyat Malaysia. Prinsip kepercayaan kepada Tuhan dapat memupuk perpaduan masyarakat pelbagai kaum. Oleh itu, seluruh rakyat perlu menghormati amalan keagamaan masyarakat lain di negara ini. Kesetiaan kepada raja dan negara merupakan prinsip rukun negara yang kedua. Negara kita mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Setiap rakyat Malaysia perlu taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara. Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi negara. Keluhuran perlembagaan menuntut rakyat menerima, mematuhi, menyanjung dan mempertahankan perlembagaan negara. Prinsip rukun negara keempat ialah kedaulatan undang-undang. Rakyat perlu mematuhi undang-undang agar negara berada dalam keadaan aman damai. Rakyat Malaysia perlu mempertahankan undang-undang agar tidak dicabar oleh mana-mana pihak. Kesopanan dan kesusilaan merupakan nilai murni yang perlu ada dalam diri masyarakat Malaysia.
Pengamalan nilai murni dapat menjamin kehidupan masyarakat yang harmoni, sayang menyayangi dan bantu membantu serta bekerjasama dalam masyarakat berbilang kaum. Anda boleh rujuk buku teks halaman 47 hingga 59, unit 3, Rukun Negara. Bahagian C. Jawab semua soalan di bawah. Siapakah tokoh yang mencadangkan idea pembentukan Malaysia? Jawapan, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Rujuk buku teks halaman 4. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah menyatakan gagasan pembentukan Malaysia semasa berucap dalam Majlis Persatuan Wartawan Luar Asia Tenggara di Singapura. Seterusnya, berikan 3 sebab pembentukan Malaysia. Jawapan, menjamin keselamatan negara, memajukan sosioekonomi, mencapai keseimbangan kaum. Rujuk buku teks halaman 2. Sebab-sebab pembentukan Malaysia. Pertama, menjamin keselamatan negara. Singapura dan Sarawak menghadapi ancaman komunis. Pihak komunis berusaha menjadikan Sarawak sebagai sebuah negara komunis bagi menyebarkan pengaruhnya di Asia Tenggara. Persekutuan Tanah Melayu telah mempunyai pengalaman dalam menghadapi ancaman komunis. Memajukan sosioekonomi, meningkatkan permintaan pasaran barangan tempatan, dapat menarik pelabur luar dan memajukan taraf hidup rakyat. Seterusnya, mencapai keseimbangan kaum. Pembentukan Malaysia membentuk keseimbangan kaum. Seterusnya, apakah peranan Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia JPPM? Jawapan, memberi penerangan kepada penduduk tentang pembentukan Malaysia. Sila rujuk buku teks sejarah tahun 6 halaman 4. Pada Julai 1961, Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia JPPM telah ditubuhkan bagi memberikan penerangan tentang pembentukan Malaysia. Jawatan kuasa ini telah mencapai persetujuan untuk menyokong pembentukan Malaysia. Seterusnya, namakan 2 orang tokoh tempatan yang menganggotai Suruhanjaya Kobot. Jawapan, Datuk Wong Poh Ni dan Tun Muhammad Ghazali Shafie. Rujuk buku teks halaman 4. Berikut ahli Suruhanjaya Kobot. Dari kiri, Sir Anthony Abel, Tun Muhammad Ghazali bin Shafie, Lord Kobot, Tan Sri Wong Poh Ni dan Sir David Weatherstone. Seterusnya, apakah nilai yang boleh dipelajari oleh generasi muda pada hari ini berkaitan peristiwa pembentukan Malaysia? Anda boleh berikan jawapan yang berkaitan dengan peristiwa pembentukan Malaysia. Cadangan jawapan, pemuafakatan antara pemimpin, perpaduan antara kaum dan bijak merancang strategi. Baiklah murid-murid, itu saja pembelajaran atau pembincangan kita pada hari ini. Sekiranya anda rasa perkongsian saya pada hari ini menarik dan bermanfaat, sudi-sudikan tekan butang like, tekan butang subscribe sekiranya anda belum tekan butang subscribe lagi. Jangan lupa tekan loceng ya, agar anda mendapat notifikasi terkini daripada saya, channel Simply Being Linzak. Sila tinggalkan komen anda atau anda boleh berikan sebarang cadangan sebagai penambahbaikan channel. Tekan butang share dan kongsikannya dengan rakan-rakan anda yang lain. Akhir kalam daripada saya, Cikgu Linzak, hidup berilmu dikongsi bersama untuk manfaat kita semua. Assalamualaikum dan bye. Jangan lupa subscribe tau.